Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakirni ma nasitu amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah masih memberi keizinan kepada kita untuk hadir solat subuh berjemaah. Seterusnya Allah beri sedikit kelapangan waktu untuk kita duduk lepas subuh mendengar tazkirah kuliah subuh pada pagi ini. Moga-moga ia menjadi amal-amal saleh yang memberatkan timbangan kita ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk hari ke-26 Ramadan. Tak terasa pun, kejap ya. Sehari dua ini tinggal 4 hari lagi kan. 4 hari lagi dah nak raya. Masa tu berjalan begitu pantas. Dan pastinya di 10 akhir yang Ramadan ini, kita semua mengejar yang disebut Lailatul Qadar. Dan saya faham tuan-tuan semua dengan qiyamnya malam tadi kan. Jadi duduk pun macam dah separuh-separuh itu. Tak apa, cari parking cari parking yang selesa tempat kan. Sandar, kalau ngantuk tu tunduk sikit kan, tak apa. Kita faham, itulah suasana pagi lepas subuh, cuti-cuti pula ni. Memang suara slow kan, mana ngantuk, sedap lah nak tidur kan. Alhamdulillah. Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul," kata, "kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar, apa doa yang aku nak minta?" Itulah doa yang imam baca dan kita pun selalu baca Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bila ditanya, bila Aisyah tanya kepada Nabi apa doa yang perlu diminta, Nabi sebut minta keampunan daripada Allah. Nabi tak ajar Aisyah supaya kabulkan permohonan. Tak. Tetapi yang Nabi ajar Aisyah ialah minta supaya diampunkan dosa. Ulama dibahas, disebut di antara al-afu dengan al-ghafur. Al-afu dengan al-ghafur. Satu dia makna lebih kurang minta ampun pada Allah, minta maaf, kemaafan. Tapi ulama memberikan ulasan kalau al-afu, Allahumma innaka afun. Allah itu sifatnya Tuhan yang al-afu. Afu tu ialah Tuhan yang dia memadamkan dosa kan. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita ada buat dosa itu dipadamkan daripada database. Dia padam pada database kan, dia hilang daripada database. Ada yang diampunkan. Kalau orang buat salah, buat silap, dia boleh diampunkan. Dia buat kesalahan, mencuri, merompak, okey, dah dapat keampunan, tapi dia ada dalam rekod. Itu al-ghafur. Al-ghafur boleh dapat keampunan Allah, tapi dia still ada dalam rekod. Al-ghafur. Tapi ulama kata bila
Nabi ajar Rabb al-afu, Tuhan yang sifatnya dia memaafkan, dengan erti kata dia memadamkan, menghapuskan dosa itu daripada database. Hilang, tak ada. Tuan-tuan, bila mana kita bangun dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir akhirat kelak nanti, dengan dibuka kita punya suratan amal, buku amalan kita, buka kita pun berpeluh-peluh lah, confirm dah peluh time tu banyak kan. Habislah semua dibuka, sekecil-kecil benda misqal dzarrah sampai dah habis semua. Tiba-tiba buka tengok, rasa tarikh ni masa aku umur ni ada buat dosa gini. Tak ada dalam database, tak ada. No, tak ada dalam database. Al-Afu. Kalau di Al-Ghafur, itu kita minta ampun. Ada dalam database, tapi diampunkan. Allah Ta'ala ampunkan, tak kena azab lepas lah. Tapi ada dalam database. Tapi bila dia datang Al-Afu, itu hilang pada database. Ada dah. Dan itu benda besar yang diajar oleh Nabi bila kita nak bertemu dengan Lailatul Qadar. Tuan-tuan lah kan, kita amal ni boleh buat macam-macam. Puasa, qiyam, semua tu macam-macam kita buat amal-amal saleh. Tapi ketika mana kita dihisap oleh Allah, sebenarnya yang kita takut dosa kita. Kita tak terfikir bila kita dihisap, banyak macam-macam pahala dah aku buat, tak tahu. Macam orang masuk PSA, masuk exam, macam anak-anak kita masuk PSA SPM, STPM kan. Bila masuk PSA, dia baca buku itu, buku ini nota, itu semua nota, dia hafal. Dia baca semua buku. Tapi sebenarnya, bila anak kita duduk dekat meja peperiksaan, dapat kertas soalan, dia terbalik kan. Dia kata bila boleh buka aja, dia buka, sebenarnya apa yang dia takut? Apa yang dia takut? Dia takut soalan tu, jawapan kepada soalan tu tak ada dalam otak dia. Dia tak hafal yang tu. Dia tak ingat jawapan tu. Tak ada. Walaupun dia dah hafal banyak semua benda dia hafal. Tapi yang dia takut, jawapan soalan tu walaupun senang, tak ada maklumat dalam kepala dia. Dia bukan fikir, banyak dah aku hafal boleh jawab semua. Tak. Tapi yang dia takut, apa yang dia tanya tu dia tak dijawab. Dia tak tahu jawapan dia. Begitulah kita nanti. Ketika mana kita dihisap oleh Allah di hari akhirat kelak nanti, kita bukan risau datang, macam-macam amalan aku ni dah buat semua, okey, insya-Allah selamat. Insya-Allah selamat. Insya-Allah selamat kan. Kita tak risau amal-amal kita buat benda baik tu banyak. Tapi yang kita risau, tiba-tiba Allah Ta'ala dia buka berhujatan dia. Ni, dosa ni sangkut. Ni tak lepas ni. Yang tu yang kita takut. Yang tu yang kita risau. Amal kita macam-macam, benda baik kita buat. Tak risau. Tapi sangkut tu yang kita risau nanti. Mungkin dosa tu, yang hari ni kita rasa benda tu, sikit aja. Tapi nilai dia besar di sisi Allah. Mungkin hari ni kita rasa benda tu, simple aja. Mungkin ni kita rasa hari ni, tak payahlah nak diperbesar-besarkan sangat. Tapi sebenarnya nilai dia ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bila disebut Nabi ajar Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi apabila tuan-tuan baca doa tu, bukan sekadar kita melafazkan dengan mulut, dengan lidah, tapi cuba bagi jerak, masuk ke hati. Kan rasa, ya Allah ya Tuanku, aku dosa ni macam-macam ni. Ada yang kita hidden daripada isteri, ada hidden daripada kawan, hidden daripada keluarga, mak ayah, yang tahu kita je dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu kena dia minta Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa yang tersebut, insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat ni kasih sekalian, pagi ni sebenarnya saya nak sambung kita punya pengajian. Saya menggunakan sebuah karya Dr. Ahmad Sanusi Azmi.
iaitu 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. 40 hadis yang dipilih oleh pengarang ini merupakan salah seorang pensyarah di USIM. Dia buat 40 hadis, pilih cerita tentang politik dan kepimpinan. Dan kita dah baca sebanyak 8 hadis. Dan kuliah terakhir di sini ialah pada, mengikut catatan dalam buku saya ni, pada 2 hari bulan 3 yang lalu, bulan lepas lah, kita berada pada muka surat 39. Iaitu sebanyak 8 hadis telah kita baca. Yang pertama, hadis gila kuasa satu penyakit, larangan meminta-minta menjadi pemimpin satu penyesalan, pemimpin menipu diharamkan syurga, larangan membantu pemimpin yang zalim, pemimpin yang menyesatkan, tanggungjawab menegur pemimpin. Dan pagi ni kita nak baca sikit, ambil spirit daripada hadis Nabi SAW, itu hadis yang ke-9. Bagaimana petunjuk daripada Nabi SAW cara nak menegur pemerintah. Dia kata, bagaimana menegur pemerintah. Hadis yang ke-9. Hadis ni riwayat disebut dalam Musnad Ahmad. Hadis 15333. Dinilai sahih li ghairihi oleh Al-An-Nawawi. Okey. Kita tengok hadis tu. Qala Iyad bin Ghanam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah walakin liyakhuzu biyadihi fayakhluwa bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad adda allazi alaihi. Apa dia hadis ni? Tengok terjemahan dia, maksud dia. Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin menasihati sultan atau pemimpin, maka janganlah dilakukan secara terang-terangan, akan tetapi pimpinlah tangannya, bawa dia ke tempat yang berasingan dari orang lain dan nasihatilah dia. Sekiranya dia menerima nasihat tersebut, maka itulah yang terbaik. Namun sekiranya dia menolak nasihat tersebut, maka dia telah menunaikan hak untuk menasihati pemimpin tersebut. Musnad Ahmad nombor 15333 dinilai sahih li ghairihi. Hadis yang diceritakan oleh Iyad bin Ghanam, dia kata, dia sebutkan, dia kata Nabi SAW ajar dia. Jadi sahabat ni Nabi ada tengok, ada sahabat yang jenis outspoken, ada sahabat yang jenis diam, ada sahabat yang jenis suka cucuk belakang, ada tukang kirap kan, ada tukang cucuk, ada tukang bakar. Jadi Nabi dengan sekeliling sahabat tu, dia ada pattern kita pada hari ini. Ada tukang bakar, tukang kirap, tukang kipas. Zaman Nabi pun ada. Sahabat-sahabat pun sifatnya macam tu. Sebab dia manusia biasa, kan? Ada begitu. Maka Iyad ni diajar oleh Nabi SAW. Apa Nabi ajar pada dia? Nabi kata, man arada ayyan sahali sultan. Sesiapa yang nak memberi nasihat kepada sultan. Dalam konteks kita, maksudnya kalau kita nak memberi nasihat kepada pemimpin, sama ada pemimpin tu peringkat kawasan, peringkat masjid, peringkat keluarga, peringkat negeri, peringkat negara dan sebagainya. Jadi yang diajar oleh Nabi, cara nak beri nasihat seperti ini, dia kata bi amrin, tentang satu-satu perkara. Maka kata Nabi, fala yubdilahu alaniyah. Yang pertama, benda paling penting, jangan sekali-kali kamu nasihat ala niyah. Jangan kamu nasihat secara terang-terangan. Ni skill nak bagi nasihat. Step yang pertama, dia banyak step. Banyak step dia. Ini step yang pertama. Pertama, bila kita nampak ada sesuatu benda tak kena, ataupun ada idea, ada cadangan, ada pandangan yang kita nak angkat, pertama kita jangan memberikan cadangan ataupun komentar tersebut alaniyah. Alaniyah apa? Terang-terangan. Contoh,
Nazir kata begini, kita pun angkat tangan. Tuan Nazir, saya tak setuju. Saya gini. Oh lah, tengah orang ramai kan. Orang dah bincang elok dah. Tiba-tiba dia beri nak tunjuk best lah kat situ kan. Jangan. Kan? Kita kalau kita ada idea, alamak, ini rasa macam ni, kita ada cadangan. Okey, biar dia selesai kan kita jumpa. Jumpa imam. Ni tadi kalau kita buat gini okey tak? Bagi cadangan. Ini rasa macam tak berapa kena lah. Tuan SU, saya rasa ni, pada pandangan saya begini. Apa pandangan Tuan SU kalau kita buat begini-gini? Mungkin lebih cantik lagi. Dan Nazir, imam, pandailah dia counter nanti. Dia cakap balik, dia cover pusing sana, pusing ini, pandailah dia counter. Tapi jangan menampakkan komentar yang kita sebut itu alaniah secara depan tu kan, yang mana menyebabkan air muka. Ni nak tunjuk tu bagaimana air muka pemimpin, pemerintah tu jatuh. Tu dia tak nak. Sebab pemimpin ni dia orang yang ada makam, dia ada level dia sendiri. Maka step yang pertama yang Nabi ajar, jangan. Biar kita jaga kehormatan, kita jaga maruah seorang pemimpin. Jangan. Kena kita bagi tu belakang. Saat kita tengok pada hari ni pun, pemimpin-pemimpin yang dekat atas sana kan, macam-macam dia buat. Tuan-tuan tahu tak, mereka ni sebenarnya telah dinasihatkan. Cuma dia nak ikut, tak nak ikut tu cerita lain. Tapi pasti telah ada di belakang sana orang-orang yang menasihatkan. Cuma kuasa dekat dia. Kuasa pada dia. Dia nak ikut ke? Dia nak dengar ke? Dia ada kepentingan politik ke? Dia ada kepentingan parti ke? Itu nombor 2. Tapi pastinya di sana telah ada orang menasihatkan. Ada. Dia orang ni ada penasihat-penasihat dia. Dia nak ikut, tak nak ikut, tu cerita lain. Tapi penasihat tu dah confirm dah ada. Dan ini Nabi dia ajar. Nabi dia kata yang pertama, fala yubtihu alaniyah. Jangan depan-depan, jangan menjatuhkan air muka dia. Okey. Kemudian yang kedua Nabi ajar bagaimana? Walakin liyakhuz biyadi. Yang kedua Nabi ajar skill untuk kita berikan komentar, untuk kita menasihati. Skill kedua Nabi dia ajar ialah ya'khuz biyadi, pegang tangan. Pegang tangan. Tuan-tuan nampak simple, tapi benda ni benda berat. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi benda berat. Yang kedua Nabi ajar ya'khuz biyadi, pegang tangan. Nabi tak kata cakap dekat belakang terus, no. Tapi step yang kedua Nabi ajar pegang tangan. Dia beza, dia ada body contact. Body contact. Tuan-tuan lah, kita ada anak kita yang nakal-nakal sikit. Payah. Cakap lawan, cakap ini lawan, cakap itu ini. Cakap kita dia tak mau dengar. Tuan-tuan pun duk nasihat dia, duk marah dia tu gini. Dari jauh aja. Kan? Beza. Tuan-tuan pergi, nasihat dia, ambil dia, pegang tangan. Pegang tangan, peluk dia. Lain. Lain tuan-tuan. Pegang tangan dia, peluk dia, cakap, Abah nak gini, Abah sebenarnya bukan tak bagi gini, Abah nak gini, Abah nak tengok Alung begini, Ayah nak tengok Angah begini, Ayah nak tengok Alang begini, Abah boleh berjaya begini. Pegang, peluk, dia ada touch, ada body contact. Lain tuan-tuan. Bila kita nak, ini yang Nabi ajar untuk nasihat. Tapi tuan-tuan, kalau ada orang rumah peluk, takut dia benda lain pula, boleh juga kan, ikutlah yang Nabi ajar. Tapi kalau dia peluk tu kan, dia boleh ke lain pula kan. Tapi ini untuk nasihat kan. Mau skill tu ajar pemimpin. Pemimpin jumpa, dapat tangkap, pegang tangan dia. Tuan-tuan, kalau salam pun, kalau kita salam dengan orang, salam, tiba-tiba seorang tu salam dia tak lepas, dia pegang lama. Kita pun kita kan ada apa ni? Dia kata, Ustaz ada benda sikit nak cakap. Kan? Dia pun lain. Dia cakap dengan kita pun, dia tak lepas tangan. Dia pegang terus. Dia ada body contact. Rasa dia lain. Tuan-tuan, kalau nak nasihat orang, ada benda nak cakap pada orang, pegang, jangan peras. Pegang, cakap tu. Concern, fokus dia lain. Dia rasa benda tu berat. Dan kita akan merasakan bahawa benda itu benda yang berat, dan kita berada pada level yang sama, dan dia nak benda tu berlaku. Ni Nabi ajar body contact itu kena ada. Body contact itu. Okey.
Itu step yang kedua yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Fayakhluwa bihi. Yang ketiga, fayakhluwa bihi. Maksudnya bawa dia ke tempat yang berasingan, yang orang lain tak nampak. Bila kita nak bagi cadangan, kita ada nasihat, kan? Dah pegang tangan tu, tarik pergi belakang pintu ke, dan pejabat ke, tepi tandas ke, orang tak nampak. Orang tak nampak. Jadi betul-betul dia akan lebih memberikan perhatian antara hati ke hati. Tu. Daripada hati kita turun ke hati dia. Nampak bila kita bawa dia ke satu tempat yang orang lain tak ada, ketika itu nampak kejujuran diri kita yang betul-betul kita nak bagi tahu dia benda tu. Tak ada nampak dia. Kalau tuan-tuan angkat cakap, pegang tangan juga, tapi semua orang tengok. Cakap, orang lain pun tengok, ada apa ni? Lain. Nampak macam kita ni hebat tau, nasihat orang macam best, power kan. Lain. Beza. Orang yang dengar pun dia kata, alamak, ramainya tengok, malunya aku kan. Dia lain rasa dia. Tak kalah macam ni kan. Tapi bila kita pegang, touch, bawa orang tengok, dia yang dengar pun, dia nak terima, tak nak terima tu cerita lain. Tapi dia rasa orang ni, dia jujur. Orang yang nasihat tu, dia ada sifat jujur. Dia nak sihatkan kita, dan dia tak nak orang lain dengar. Dia nak yang dengar tu kita aja. Kan? Tuan-tuan ada anak, nak nasihat anak kan? Adik-beradik yang lain dengar, malulah dia. Kan? Kalau benda penting, ambil nasihat, cerita. Bawa ke bilik, cerita, diam pelan gini. Dengan suami, dengan isteri, bawa isteri masuk bilik. Masuk bilik, sembang begini. Jangan depan anak-anak. Kan? Itu yang pinggan, semua terbang, mangkuk terbang semua kan. Tak kena cara. Bawa bilik simpan. Kita nak bagaimana bincang elok begini. Jadi bila dibawa fayakhluwa bihi, Nabi sebut fayakhluwa bihi, kita bawa dia akan melahirkan rasa ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ada kepentingan lain, dan kita nak dia je dengar. Dan ketika itu bila dia dengar apa kita cakap, hati dia yang keras. Kalau jenis hati yang keras tu, bila dengan kita pegang, kita boleh peluk dia, kita cakap dengan dia pelan-pelan, orang tak dengar, lain rasa dia tuan-tuan. Lain. Rasa dia lain. Tuan-tuan kena try. Balik ni try. Try dengan anak-anak, try dengan orang rumah. Kena buat gitu. Bawa balik dia. Lain. Rasa dia lain. Dia nak terima, tak nak tu cerita lain. Tapi dia akan rasa feel, lain macam ni dia kata. Kan? Lain macam. Dia akan berfikir, apa yang kita sampaikan itu betulkah? Tak betulkah? Nampak kejujuran kita bercakap, atau sebenarnya kita ada tujuan-tujuan yang lain. Itu yang ketiga, yang diajar oleh Nabi. Step yang ketiga, cari tempat, jangan ada orang dengar. Jadi dia tak maruah, dia tak jatuh, tak ada orang dengar, jadi dia rasa selesa. Kemudian kata Nabi SAW, fa in qabila minhu fadhaka. Sekiranya, kata Nabi, sekiranya dia menerima nasihat tersebut, maka itulah yang terbaik. Bila kita dah bawa dia, kita dengan dia je, tak ada orang lain dengar, kan? Dengan penuh ikhlas, kita ikhlas, dan kita mengharap dia pun ikhlas lillahi ta'ala, dengar apa yang kita cakap. Fa in qabila minhu fadhaka. Kalau dia dengar, dia boleh terima apa yang kita cakap tu. Fadhaka, kata Nabi SAW, maka itulah yang terbaik. Allah Ta'ala buka pintu hati dia, dapat hidayah, faham apa yang kita nak terangkan itu. Maka dia terima, kata Nabi itu yang terbaik. Okey. Alhamdulillah, kita dah nasihat dia. Dan dia dengar, dia terima. Okey. Kemudian itu yang keempat. Kemudian kata Nabi lagi, wa illa kana qad addallazi alaihi lahu. Dan sekiranya dia menolak nasihat tu, kita dah terang, cuba tempat yang terbaik dengan cara yang terbaik, tetapi dia tetap menolak. Jenis ada, jenis hak batu, hati batu ni, jenis ni, stand itu tak boleh ubah kan. Ada jenis macam tu kan. Dia memang jenis tak nak terima, tak apa. Kata Nabi SAW, dan sekiranya dia menolak nasihat tersebut, maka dia telah
menunaikan hak untuk menasihat pemimpin tersebut. Kita yang berdepan dengan pemimpin itu, bahagian kita dah sampaikan. Sebagai orang bawah, sebagai rakyat, sebagai orang yang rendah kedudukannya, kita dah melepaskan hak kita untuk kita nasihatkan, untuk kita bagi tahu. Maksudnya kita nanti hari akhirat kelak besok, ketika mana Allah tanya, wahai si Fulan, kamu bukan tak tahu benda ni buat salah, kenapa kamu biarkan? Kita berkata, ya Allah, aku dah nasihatkan dia dulu, aku tarik dia bawa masuk tandas lagi, siap kunci lagi, kan? Supaya orang dengar. Tapi dia memang dia nak buat macam mana? Kan? Kita ada jawapan dengan Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga adab-adab itu. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak semestinya bila kita nasihat terima. Kan? Tidak. Bila nasihat tu kita, itu step dalam hadis ni. Kemudian ada syarah dia, kita tengok. Kita tengok ulasan sikit ya. Saya ambil sikit lagi masa ulasan. Kita tengok kata pengarang yang pertama. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat agar berusaha untuk menegur pemimpin dengan kaedah yang baik. Sebaiknya jangan didedahkan teguran di hadapan orang ramai. Mulakan teguran dengan melakukannya dalam ruang yang tertutup. Andai pemimpin tersebut menerima teguran itu, maka itu adalah yang terbaik. Namun andai sekiranya mereka menolaknya, maka sekurang-kurangnya kita telah melaksanakan kewajipan kita menegur pemerintah yang melakukan kesalahan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kata pengarang, dia kata, ini adalah bagi situasi sekiranya seseorang itu berupaya untuk berjumpa secara personal dengan pemerintah tersebut. Ni hadis ni cerita yang kita ni ada ruang untuk bagi nasihat secara personal dengan pemerintah, dengan pemimpin tersebut, dia kata. Namun andainya dia tidak mempunyai peluang sedemikian, maka Al-Imam An-Nawawi mengharuskan agar teguran tersebut dilakukan secara terbuka. Tengok, ini Imam Nawawi punya komentar. Imam Nawawi ini biasa dia mensyarahkan Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi macam mana? Kalau kita ni tak ada ruang untuk jumpa secara personal, kan? Secara personal tu kita boleh elaborate, kembang. Satu, kita jumpa betul-betul, pegang tangan, jumpa kan, sembang tempat tak ada orang. Kedua, kita boleh cari nombor telefon dia. Telefon kita, telefon dia. Ambil appointment dengan dia, telefon dia, begini, cari masa terang kan. Itu juga salah satu bentuk personal. Walaupun kita tak jumpa secara berhadapan. Ambil telefon, cuba bincang. Tanya, berikan pandangan kita begini, telefon dulu. Bincang elok-elok, bagi dia faham apa yang kita maksudkan. Dan kita dengar pula ulasan dia, kenapa dia buat begitu, begini dan sebagainya. Telefon dulu. Kan? Okey. Maka kalau dah cara begitu tak boleh, Imam Nawawi dia kata mengharuskan agar teguran tersebut dilakukan secara terbuka. Ini bagi memastikan tanggungjawab untuk menegah kemungkaran itu tidak diabaikan. Kata Imam Nawawi apa? Sebab ini nak elak daripada kemungkaran itu terus berleluasa. Tak ada siapa pun tegur dia. Kita nak jumpa dia tak boleh, kan? Tak dapat. Memang tak ada ruang dah. Nak call tak boleh, ini semua. Maka kita boleh cakap secara umum. Supaya kemungkaran yang dia buat itu orang tahu. Tidak dibiarkan. Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut dalam syarah dan syarah Muslim. Dia kata apa? Fa illam yumkin al-wa'zu sirran wal inkaru falyaf'alu alaniyah li alla yadhi'a aslul haqqi. Kata Imam Nawawi, dia kata, namun andai sekiranya dia tidak berupaya untuk menegur dan mengingkari pemerintah itu secara rahsia, dia kata, maka tegurlah mereka secara terang-terangan. Baru boleh. Step terang tu setelah secara rahsia tak boleh. Baru boleh buat secara terang-terangan. Ini adalah supaya hak menegur kesalahan itu tidak diabaikan. Maksudnya bukan kena begitu semua. Kalau kita tak ada ruang, maka baru
boleh buat secara terang-terangan. Tapi janganlah kita nampak terus kita belasah. Sekarang ni zaman media sosial tu kan. Ada je terus balah gini. Yang ni balah gini. Ini balah gini. Oh, tak ada pun berlaku. Skill-skill 5 step yang Nabi sebut ni kita tak buat langsung. Kita terus balah je. Yang ni balah. Yang ni balah. Ini balah. Oh, nampak? Zaman Nabi tak ada media sosial ni. Tapi zaman kita ni, dia boleh apply benda yang sama. Cuma kita ikut tak adab-adab yang diajar oleh Nabi. Kalau benda ni berlaku, maksudnya dia dah bagi tahu, dah cuba call. Mungkin sekarang ni payah nak jumpa dengan cara call, video call. Kita boleh WhatsApp, kita boleh email, kita boleh hantar message, kemudian tunggu reply daripada dia. Kan? Kalau tak boleh cakap direct dengan message, tunggu reply pada dia, tunggu jawapan pada dia. Dah kita dengar jawapan tu, kalau tidak mencapai apa sepatutnya, maka barulah tindakan yang alaniyah ni dibuat. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi. Itu poin yang kedua. Yang ketiga dia kata, sebahagian sahabat Nabi lebih selesa untuk menegur pemimpin secara rahsia, iaitu bercakap dengannya secara pertemuan personal. Ini seperti yang pernah diluahkan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia kata, suatu hari beliau diminta untuk menegur Sayyidina Osman. Sahabat diminta oleh sahabat lain minta tolong tegur Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni khulafah yang ketiga, khalifah. Dia orang besar, siapa berani nak tegur dia? Ini kisah bagaimana Sayyidina Usamah bin Zaid satu hari dia ni diminta untuk menegur Sayyidina Osman. Kan? Adalah benda tak kena, dia kata. Usamah enggan melakukannya secara terbuka. Usamah dia tak nak tegur. Ada tukang cucuk. Yang cucuk Usamah ni ada. Yang lain-lain ni cucuk Usamah. Cucuk, kau pergi tegur Osman tu, kata. Kau tegur dia. Tengok besok dia punya kuliah time tu kau bagi dia cukup-cukup kan. Ada tukang cucuk ada. Tukang bakar ada. Tukang kirap ada. Tapi Usamah dia tak nak. Dia kata, okay? Usamah enggan melakukannya secara terbuka. Kata Usamah, atarawna anni la ukallimu illa usmi'ukum. Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu duna an aftatiha amra. Tengok apa kata Usamah. Bila orang duk cucuk dia, kan? Orang ni cucuk, orang ni bakar, orang ni kirap. Kenapa kau tak tegur Osman tu? Kenapa kau tak tegur kan? Apa kata Usamah? Kan? Kata Usamah, apakah kamu tidak nampak dan menganggap aku tidak menegurnya kecuali dengan cara kamu semua mendengarnya? Okey. Tengok, Usamah dia jawab macam mana. Dia kata, korang ni suruh aku tegur Sayyidina Osman tu, korang ingat aku tak nasihat dia ke? Tak bagi tahu dia ke? Adakah korang nak aku nasihat tu dalam keadaan korang semua dengar apa aku cakap? Tu. Kata Usamah, dia kata kat sahabat-sahabat dia lain, korang puas hati bila aku cakap, korang dengar semua orang dengar, baru kau puas hati. Tu, bahasa kita lah. Kan? Kau nak macam tu, cakap biar Sayyidina Osman semua orang dengar, dia malu. Kena macam tu kan? Kan? Ni, apakah kamu tidak nampak dan menganggap aku tidak menegurnya kecuali dengan cara kamu semua mendengarnya? Kamu semua dengar, dia kata. Demi Allah, dia kata, wallahi, dia kata, aku telah mengucapkannya dalam ruang di antara aku dan dia sahaja, tanpa membuka, mendedahkan urusan teguran ini. Ini disebut dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, dalam nombor 2989 ni. Usamah, sahabat. Ada yang sedemikian. Maksudnya, pemerintah-pemerintah ni ada dah yang menasihatkan dia. Itu kalau ada penasihat dia belakang lah. Okey, itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata pengarang, namun ada sebahagian sahabat lebih berani untuk melakukan teguran secara terbuka. Itu jenis Usamah bin Zaid. Ada juga jenis sahabat yang lain, kata pengarang, dia ni jenis tegur ada bentuk terbuka. Apa dia kata? Ini seperti mana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri yang menegur Gubernur Madinah, iaitu Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, khutbah solat hari raya dilakukan selepas Nabi menunaikan solat. Masa ketika mana Marwan bin Hakam ni dia jadi gubernur dekat Madinah, dia tersilap ke nak ubah tu lah. Kita semayang raya ni, semayang tu baru khutbah. Yang khutbah tu baru semayang ni hari Jumaat. Ni mari ni
Marwan bin Hakam ni nak ubah, dia suruh khutbah dulu baru semayang, mana boleh kan? Itu semayang Jumaat. Yang sunnah Nabi kan, semayang dulu, lepas semayang baru khutbah untuk hari raya. Tapi apa yang berlaku ni? Dia kata Abu Sa'id Al-Khudri menegur Gubernur Marwan bin Hakam di Madinah. Mengikut sunnah Rasulullah, khutbah solat hari raya dilakukan selepas Nabi menunaikan solat. Namun perkara ini ingin diubah oleh Marwan. Marwan dia nak ubah. Dia tak nak buat solat dulu. Dia nak khutbah dulu baru solat. Sedangkan sunnahnya solat dulu, dia kata. Lalu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri menarik jubah Marwan. Yang ketiga itu ingin naik ke atas mimbar. Kan? Marwan ni jadi gubernur zaman dulu. Gubernur ni dialah yang nak bagi khutbah. Jadi dia nampak Marwan ni dah nak naik atas khutbah, nak naik atas mimbar nak berkhutbah. Dia tariknya jubah Marwan bin Hakam ni. Jangan, dia kata. Jangan khutbah dulu, ikut sunnah Nabi. Semayang dulu. Katakan. Insiden ini direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Abu Sa'id, "Fa'idha Marwan yuridu ayyartaqiyahu qabla ayyusalliya. Fajabattu bithawbihi. Fajabazani fartafa'a fakhataba qabla salah. Faqultu lahu ghayyartum wallahi." Dia kata. Lalu Marwan keluar untuk naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah sebelum solat hari raya. Lalu aku menarik jubahnya dan dia menarik jubahnya dariku. Lalu dia naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Maksudnya, bila diberi komentar oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dia tak, jubah dia kena tarik, dia tarik balik, dia lepaskan. Dia kata, lalu aku menegurnya dan berkata, maksudnya bila dia dah tarik tu, Marwan tak nak, dia lepaskan balik dan naik juga atas khutbah, dia nak berkhutbah. Pada ketika itu, suasana yang bentuknya demikian, semua orang ada ni, dia kata, lalu aku menegurnya dan berkata, demi Allah, engkau telah mengubahnya, iaitu mengubah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia naik, dia khutbah juga. Dia khutbah dulu sebelum solat. Ni mana Nabi tak pernah buat solat hari raya khutbah dulu, orang semayang dulu. Jadi dia tegur direct. Semua orang dengar. Memang dia langgar 100% sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ada berlaku sahabat dia tu, suasananya sedemikian. Itu poin yang keempat. Kemudian yang kelima kata pengarang, sikit lagi saya habiskan ni. Ada 2 poin lagi. Menurut Imam An-Nawawi, antara hikmah Rasulullah mengajar agar teguran dijalankan secara rahsia adalah bagi mengelakkan sebarang kemudaratan yang mungkin berlaku kepada si penegur. Hikmah ini akhirnya dapat kita pelajari apabila Sayyidina Abdullah bin Umar menegur pemerintah ketika itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Teguran ini membuatkan Hajjaj menjadi berang dan mengancam untuk mencederakan Ibnu Umar. Ni ada Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia pernah tegur Hajjaj bin Yusuf. Boleh membahayakan diri dia. Sebab pemerintah ni dia ada kuasa. Dia tak puas hati kita komen, dia call aja, dia punya SB dia, okey, bagi C4 kata, rapat, bawa dekat mana bagi C4, selesai kan. Itu bahaya dia. Okey. Kemudian yang keenam, yang terakhir, poin yang keenam, dengan itu melalui hadis ini dapat kita pelajari bahawa kaedah yang terbaik dalam menegur pemerintah adalah bertemu dengannya secara terus melalui pertemuan yang tertutup, memegang tangannya dan berbincang secara baik dengannya. Andai dia menerimanya, maka itu adalah satu nikmat. Namun andai sekiranya kita tidak mempunyai peluang tersebut, maka teguran juga boleh dilakukan secara terbuka dengan penuh berhikmah demi kebaikan bersama. Okey, saya rasa setakat itu hadis ini habis. Hadis yang ke-9, insya-Allah nanti kita sambung hadis-hadis yang ke-10 insya-Allah.
Okey. Okey. Uh, Nama mesyuarat. Mesyuarat tu syura, mesyuarat tu di perbincangan. Ya. Dan sepatutnya dalam mesyuarat itulah semua perkara-perkara tersebut diselesaikan dalam mesyuarat. Diputuskan dalam mesyuarat, dan apa yang diputuskan dalam mesyuarat itu perlu dipersetujui. Maksudnya dalam mesyuarat tu semua duduk bincang, cari solusi yang terbaik terhadap isu yang dibangkitkan. Tapi bila telah dipersetujui, maka kita kena ikutlah keputusan. Mungkin ada pandangan tu kita tak berapa setuju, tetapi kalau sesuatu tu benda khilafiyah, benda khilafiyah dia boleh jadi betul, boleh jadi kurang betul, kan? Dia tak jadi salah. Atau pendapat ini kuat, pendapat kedua tu kurang kuat. Mungkin pada kita satu pendapat tu bagi kita rasa ini yang terbaik, sudut pandang mata kita. Tapi mungkin ada sahabat yang lain, dia tengok, kawan-kawan kita dia tak, dia nampak angle yang berbeza. Sesuatu benda tu kita boleh tengok banyak angle. Mungkin kita tengok kotak ni, tisu ni belah sini, kawan kita tengok belah sini, ada kawan tengok atas, kadang-kadang tengok bawah. Maka bila berlaku perbincangan, sepatutnya masa itulah diputuskan satu angle yang terbaik, yang semua orang setuju, secara jemaah setuju, dan kita kena setujulah. Janganlah pula kita bawa cerita lain. Itu tidak sepatutnya berlaku sedemikian. Tak, dia memang kena highlight macam syarat lah. Sebab yang hadis ini, yang sebut ni, maksudnya bila dia cakap direct bukan mesyuarat, open. Dalam mesyuarat tak, time situlah, itulah tempat dia untuk perbincangan, untuk putuskan. Gitu ya. Okey, saya rasa itu saja untuk pagi ini. Moga-moga ada kebaikan untuk kita semua. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.